Dan insya-Allah pada malam ini kita akan mengupas pada tajuk yang ke-34, ya, iaitu adab berziarah pada hari raya. Ya, adab berziarah pada hari raya. Yang ditekankan dalam tajuk ini ialah tentang adab berziarah itu. Ya, kebetulan ziarahnya itu memang kita banyak lakukan pada hari raya khususnya lah. Jadi kita lihat pada matan hadis ini, hadatsani Abdul A'la bin Muhammad hadatsana Hammad bin Salamah an Thabit an Abi Rafi' an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. Rawahu Muslim. Maksudnya telah menceritakan kepadaku, Abdul A'la bin Hammad telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah daripada Thabit, daripada Abi Rafi', daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya seorang lelaki mengunjungi saudaranya di kampung lain. Ya, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Maka Allah SWT mengutus satu malaikat kepadanya dalam perjalanannya. Ketika telah bertemu, malaikat itu bertanya kepadanya, aina turidu? Ke mana engkau hendak pergi? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhihi qaryah. Aku ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini. Malaikat itu bertanya lagi, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha? Adakah bagimu satu nikmat yang hendak engkau kejar? Maksudnya engkau jumpa dia ni, pergi ziarah ni ada sebab ke? Nak jual barang ke? Ada join MLM ke? Contoh lah, ada sebab. Kan kadang-kadang kita ni kawan-kawan kita tak pernah jumpa bertahun-tahun. Tiba-tiba hari tu dia nak jumpa kita pula. Kan? Kebetulan dia pun, kau kat mana sekarang? Aku dah kat Melaka lah. Kan? Aku pun baru sampai Melaka ni. Jom kita jumpa lah. Jangan lama tak jumpa engkau. Kita niat kita nak jumpa dia tu atas dasar kita lama tak jumpa tak. Jadi bila dah lama jumpa, duduk kejap, kau nak tahu tak? Aku dah ni ada produk baru ni. Alamak. Kan? Jadi perjumpaan itu bukanlah atas dasar kerana Allah, tapi disindungi dengan tujuan-tujuan tertentu. Kita nak tolak garang pula, kawan jauh mari, kan? Dan dia pula kata, aku datang ni aku nampak engkau ni memang perlukan benda ni. Tiba-tiba pula, kan? Jadi itulah. Ini yang malaikat tanya, adakah bagimu satu nikmat yang hendak engkau kejar? Dia menjawab, tidak. Aku tak ada apa-apa pun. Memang aku semata-mata dia ni hanya sahaja aku mencintainya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada tujuan lain pun. Ya, nak jual barang ke ada join tak ada. Aku datang semata-mata kerana dia, sahabat aku kerana Allah saja. Itu je. Malaikat itu pun berkata lagi, sesungguhnya aku adalah utusan Allah SWT kepadamu, bahawasanya Allah SWT mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-2567. Jadi kita ziarah ini ataupun kita memenuhi undangannya itu atas dasar persaudaraan.
atas dasar persahabatan, maka Allah Ta'ala akan ikatkan persahabatan kita itu, ya, dengan ukhuwah kita itu dengan lebih kuat lagi. Sebab apa? Persahabatan kita, silaturahim kita kerana Allah. Tak ada dilindung-lindung sebab-sebab lain. Jadi pengenalan pada tajuk ini, aktiviti ziarah menziarahi sudah sinonim, sudah sebati dalam budaya kita. Setiap kali menjelangnya hari raya, khususnya hari raya Aidil Fitri, Islam juga sangat menggalakkan umatnya ziarah menziarahi kerana ia dapat mengeratkan silaturahim. Bagaimanapun kita dianjurkan supaya sentiasa menjaga adab ketika berkunjung ke rumah orang lain, supaya tuan rumah tidak merasa terbeban, sekaligus menggembirakan hati orang yang dikunjungi. Sudah menjadi budaya masyarakat Islam di negara ini menyambut hari raya selama sebulan pada bulan Syawal. Walaupun ia bukanlah anjuran dalam agama Islam, tetapi meraihkan hari raya selama sebulan disebabkan kebanyakan kita pulang ke kampung untuk meraihkan satu Syawal. Ya, Malaysia negara unik. Ya, kalau pergi negara lain satu hari, ya, bulan raya puasa tu, hari kedua tu dah macam biasa lah. Tambah pula kalau masa belajar dulu kan, raya puasa pun satu hari, ya. Esok dah kuliah dah. Esok dah masuk kuliah macam biasa dah lah. Kita Malaysia ni meriah lah. 1 minggu cuti lah. Dah 1 minggu dah betul open house sana, open house sini lah. Di sana tak ada. Walaupun negara Arab. Sebab mereka ni membesarkan hari raya Idul Adha. Ya, kita je. Dia kata Malaysia ni unik sikit. Jadi kesempatan kembali, ya, ke kampung ni ataupun ke rumah selepas bercuti di kampung halaman, dimanfaatkan bagi menziarahi sahabat handai serta jiran tetangga pula melalui penganjuran rumah terbuka atau memenuhi undangan pihak yang menjemput. Ya, jadi biasanya budaya kita begitulah. Kan, bila mana hari raya ni pulang ke kampung dulu. Jadi bila pulang kampung, duduk dalam 3-4 hari, lepas rumah kita, rumah mentua pula, kemudian baru balik semula ke tempat tinggal kita lah. Di situ baru pula beraya dengan kawan-kawan. Itu yang lajak sampai sebulan tu. Ya, kadang-kadang sebulan lebih terlajak. Jadi dia tak bagi dia open house. Dia panggil jamuan makan-makan. Kan, open house kan. Ya, tapi tak apalah, satu budaya yang baik, ya tak? Tujuannya untuk mengeratkan silaturahim, untuk panggil kawan-kawan berkumpul, ya. Rumah terbuka sama ada diadakan secara besar-besaran maupun sederhana, amat baik untuk mengeratkan hubungan silaturahim dan saling memberi hadiah antara satu sama lain. Ia sudah menjadi budaya bukan sahaja umat Islam, maka malah masyarakat berbagai agama dan bangsa di negara ini untuk saling kunjung mengunjungi pada hari raya. Suasana harmoni dan keamanan dapat dirasai di saat sanak keluarga, sahabat andai serta jiran tetangga menziarahi sepanjang hari raya. Menikmati juadah dihidangkan sambil berbual mesra bertanya khabar. Salah satu cara nak mengeratkan silaturahim. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis berkaitan dengan ziarah ini. Firman Allah SWT mengenai keperluan menjaga adab ketika berziarah. Dalam surah An-Nur ayat 27 dinukilkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu, sehingga kamu terlebih dahulu meminta izin serta memberi salam kepada penduduknya. Maksudnya tuan rumah lah. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu, supaya kamu beringat mematuhi cara dan peraturan yang sopan itu. Jadi digalakkan kita berziarah, tetapi kena ingat adab lah. Bukan kau serbu rumah masuk rumah orang, ya. Yang keduanya adalah hadis Anas bin Malik, ya. Rasulullah SAW bersabda, Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi
falyasil rahimah. Sesiapa yang ingin dilapangkan baginya rezekinya dan dipanjangkan untuknya umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Ni nak panjang umur, nak murah rezeki, perbanyakkan kawan, kurangkan musuh. Ni dia, banyakkan kawan, kurangkan musuh, insya-Allah rezeki kita pun murah, umur pun panjang. Ni bila buat ramai musuh, umur pun pendek sebab duk sedak, sakit jiwa kan, jantung duk ni geram kat orang, hati tak pernah puas pun tengok orang senang, orang dapat kelebihan kan. Jadinya jalinkanlah silaturahim. Tu syarat nak panjang umur. Kemudian juga dalam Quran tadi lah, ayat yang tadi juga bagi tahu nak pergi rumah orang ni bagi salam, meminta izin serta memberi salam kepada penduduknya. Ada seorang sahabat, dia pergi rumah Sayyidina Umar Al-Khattab. Makanya bila dia pergi rumah Sayyidina Al-Khattab itu, dia pun bagi salam. Assalamualaikum. Tak ada jawab pun tak. Assalamualaikum. Salam Arab lah, ni salam Melayu. Salam Melayu ada bunyi lagu sikit. Tak? Assalamualaikum. Tu orang Melayu dia panjang sikit kum tu. Kalau Arab tak ada lah macam tu. Assalamualaikum. Tak ada. Kena. Orang Arab punya salam lah. Jadi bila 3 kali dia bagi, Sayyidina Umar tinggal tu duduk dengan siap-siap, dia dengar lah bagi salam, dia nak keluar. Bila nak keluar, kalau tu dah bagi salam 3 kali, dia pun pergi berlalu. Maka Sayyidina Umar buka pintu, dia pergi, mari balik. Kan? Aku baru nak keluar, kau dah pergi dah kan. Yang kau nak pergi kenapa? Tak. Aku dengar Rasulullah beritahu, kata kalau kita bagi salam orang 3 kali, dia tak keluar, kita balik. Kan? Itu je lah. Maka Sayyidina Umar tanya, mana kau dapat hadis ni? Kau dapat dari mana? Kalau kau cakap tak betul, aku pukul kau. Kan? Aku ambil daripada Abu Hurairah. Pergi tak percaya, pergi tanya dia. Semua pergi tanya, betul tak betul? Betul. 3 kali bagi salam kan. Itu antara adabnya lah. Janganlah kita Assalamualaikum 3 kali pergi balik dong, tak ada orang. Nantilah. Bagi tu ada dia punya mudah tempohnya tu Dalam hadis daripada Al-Bara radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqa." Maksudnya tidaklah ada 2 orang muslim itu apabila bertemu lalu bersalaman, melainkan akan diampunkan dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Daud, hadis ini hadis sahih. Bertemu ini bukan semestinya dalam hari raya, hari mana-mana pun. Kadang-kadang lepas solat kita bersalam-salaman kan. Bertemu tu kerana Allah datang maka diampunkan dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Diampunkan dosa. Keterangannya, indahnya Islam. Setiap tuntutan disediakan garis panduan supaya dapat dilaksanakan sebaiknya dan memenuhi kehendak ajaran agama yang sebenar. Itu yang kata Islam tu agama yang sempurna. Semua bab ada adab, ada petunjuknya. Sampai bengkat macam tu. Hatta nak buang air pun ada adab dia juga ditunjuk. Kan lengkap tak lengkap agama Islam kan? Dalam benda yang kita anggap remeh pun kan tak, Islam tunjuk juga supaya beradab. Begitu juga dalam aspek menjalinkan silaturahim, terutamanya ketika meraikan hari raya. Antara sebab ada adab yang perlu dijaga sepanjang berziarah pada hari raya ialah yang pertamanya niat yang baik. Amalan ziarah menziarahi sesama muslim banyak manfaatnya. Antaranya ialah dapat mendekatkan yang jauh, mendamaikan pihak yang bersengketa dan seterusnya, mengeratkan lagi silaturahim yang terbina. Oleh itu, amalan ziarah ini seharusnya tidak dilindungi dengan niat yang tidak baik, seperti untuk tujuan menunjuk-nunjuk. Dia baru beli gelang, dia baru beli kereta, dia baru beli apa tak? Jom kita pergi tak? Ingat dia seorang ada kereta, ingat dia seorang ada gelang apa, gelang petai, gelang apa tau kan, gelang biskut Mary apa tak, nak pergi tunjuk orang ni kan. Macam cerita Mami Jarum tu,
pakai dua sisi lengan nak tunjuk emas berapa banyak kat ni, dekat lengan dia tu tak, pakai pelawang emas. Kan bukan seperti tujuan untuk menunjuk-nunjuk, bermegah-megah ataupun menambahkan persengketaan. Ikhlaskan diri dan niat berziarah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kan tak ada niat lain nak pergi ziarah, nak tujuan ziarah tu kerana Allah, nak mengeratkan silaturahim, bukan nak cari balah dengan orang. Sebab tu elakkan ketika berziarah ni, bukan kira hari raya je lah, mana-mana ziarah pun. Ya, kalau kita jumpa di mana-mana kemah kenduri ke apa pun, nak bersembang, elakkan topik-topik yang sensitif. Topik-topik yang orang kata boleh buat balah. Kan dah tahu semalam Manchester dah kalah berapa kosong tak tahu, tiba-tiba dia jumpa kemah kenduri duk mengelih kawan ni. Mentang-mentang dia sokong pasukan lain. Dia tahu kawan tu kalah, MU kalah semalam kan. Dia contoh tak. Saja nak buat balah dengan orang kan. Cari topik lain. Topik cuaca pun boleh sembang. Kita sejak seminggu dua ni panas semua. Ni jerebuah. Jadi topik-topik yang selamat. Kan? Jadi tak adalah buat balah. Ini saja nak cari balah dengan orang kan. Lepas tu nak perli-perli pula nak tu tak payah lah. Ya. Sebab apa? Sebab bila kita pergi ziarah ini sekarang, kalau tuan rumah tu kita tetamu, sahabat kita tetamu, kita duduk balah dekat rumah, tuan rumah pun tak selesa kan. Tapi carilah topik-topik yang harmoni. Kadang-kadang kita tahu dia tu siapa, dia pun tahu kita dia siapa. Jadi tak payah, cari topik harmoni sudahlah. Kan? Yang keduanya, meminta izin untuk datang berziarah. Sebagai tetamu, sebaiknya kita minta izin terlebih dahulu dengan tuan mempunyai rumah untuk menziarahinya. Ini kalau dia tak umumkan, dia buat open house. Ya, maklumkan pada dia tak. Hari ini kita senang. Telekomunikasi itu ada. Adalah lebih baik jika dihubungi terlebih dahulu salah seorang ahli keluarga tersebut untuk memaklumkan kedatangan kita, supaya mereka turut bersedia menerima kunjungan kita dengan hati yang lapang. Juga memudahkan urusan kita untuk mengurus masa. Jika sekiranya tuan rumah tiada di rumah, perkara ini turut disebut menerusi firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 28. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Maksudnya, maka sekiranya kamu tidak mendapati sesiapa yang berhak memberi izin, maksudnya tak ada orang. Kadang-kadang kita pergi ziarah, ada anak kecil dia, anak sekolah dia, mungkin kita keluar kejap tak, dan dia tak boleh masuk juga. Hingga tuan rumah dia ada. Tunggu sekejap ayah pergi semayang, terus sekejap ayah pergi sini, tak, tunggulah. Jangan pandai-pandai nak masuk lagi. Maka janganlah masuk ke dalam rumah itu sehingga kamu diberi izin. Dan jika dikatakan kepada kamu baliknya, irji'u, balik, tuan rumah suruh balik, maka hendaklah kamu berundur pulang. Cara yang demikian adalah lebih suci bagi kamu, dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan apa yang kamu lakukan. Sebab bila kita nak pergi ziarah, hak tuan rumah. Jangan kita nak kata tuan rumah sombong tak sombong, dia ada hak nak bagi. Kadang-kadang dia tak bersedia nak terima tetamu sebab rumah dia macam tongkang pecah. Tahu? Dia memang tak boleh nak terima. Dia minta maaf banyak-banyak. Kena pula kita pergi ziarah dia hari Jumaat petang. Kan? Kawan baru nak menapas, nak lipat kain baju nak semua, dia tak bersedia nak menerima. Ya? Kalau dia kata dia tak boleh, minta maaf, kita hormat pandangan dia. Penting sangat nak jumpa, pergilah cari kedai mamak ke, seafood ke, di tom yum ke, mana-mana pergilah. Duduk situ kalau benda nak sembang penting ke tak. Jadi itu hak tuan rumah. Dia berhak, dia nak bagi kita masuk ataupun dia tak bagi masuk. Kita tak boleh nak komplain. Ya, tak dia kata, kau ni sombong lah. Kita tak tahu apa masalah dia yang menyebabkan dia tak benarkan kita masuk. Macam saya cakap tadi lah. Kebanyakan hari ni bila orang bekerja, rumah dia macam kapal tongkang pecah lah. Contoh macam tu. Jadi orang memang tak bersedia nak terima. Sebab apa? Kena pula dia tahu kita ni jenis bawa mulut. Kan? Sebab kita dengar pada kawan-kawan kita yang dia ni pergi rumah orang ni, dia cerita buka rumah ni pada orang lain. Dia pergi rumah ni. Jadi kawan ni memang tak sedia. Okey, hormat dia, tak payah.
Ya, kalau penting sangat, jumpalah di mana-mana janji. Yang ketiganya, memberi salam. Dalam Islam kita diajar untuk memberi salam sebelum masuk ke dalam mana-mana tempat sekalipun rumah kita sendiri. Kenapa kena bagi salam? Kalau rumah orang, sebab orang tu dalam rumah, sebagai untuk memberi, minta izin masuk. Kalau rumah sendiri, sebab apa? Sebab takut ada benda lain dalam rumah kita, atau ada benda lain yang ikut kita, yang kita tak nampak. Kan? Jadi bila kita bagi salam, dia tak boleh masuk lah. Kan? Kita baca bismillah, dia terhenti dekat situ, dia tak boleh ikut kita salam. Jadi bila rumah ni terus masuk melonong macam tu je, kan? Jadi benda ni ikutlah. Kan? Jadi bagilah salam. Sebab bila kita bagi salam itu, pertama, sekiranya rumah tu ada benda lain duduk. Kadang-kadang kita tinggal rumah kita lama tak? Adalah benda nak menumpang kasih. Jadi kita bagi salam. Bagi salam dah. Kalau kita tinggal lama sikit, kita rasa macam kita balik kampung, rumah kampung tak? Ya, kadang-kadang rumah ni rumah pusaka kan. Sebelum masuk tu baca 2-3 kul, baca ayat kursi, bagi salam. Ya, bagi salam. Supaya makhluk dalam tu keluar. Sebab makhluk ni lah, makhluk halus ni, bila manusia dah masuk situ, dia kena keluar. Kan? Ada yang degil tak? Ada yang degil tak nak keluar. Jadi itulah. Jadi kita bagi salam ya. Itu adab dia. Bukan sekadar salam tu untuk tuan rumah tak. Jadi kita nak maklumkan bahawa ni manusia dah datang. Ya, khalifah dah datang. Jadi kau keluar lah. Sebagai tetamu, kadar maksimum untuk kita memberi salam kepada tuan rumah yang hendak dikunjungi adalah sebanyak 3 kali. Hal ini seperti saranan baginda Nabi SAW yang mengatakan bahawa sekadar 3 kali, cukup sekadar 3 kali untuk memberi salam. Ya, tambah rumah dah ada loceng pula. Dia tekan loceng tu selagi mau macam nak niat tong. Ya, punya nak ni lah. Jadi adab lah. Ya, adapun jika kali ketiga tiada siapa yang menjawab atau menyahut panggilan salam itu, sebaiknya kita pulang. Hadis daripada Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah SAW bersabda, al-istizanu salasun, fa in uzina laka wa illa farji'. Maksudnya minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu masuklah. Jika diizinkan untuk masuklah. Dan jika tidak, maka pulanglah. Ya, ini hak tuan rumah atas dia. Ya, atas dia. Jadi tak boleh kita kata kau ni sombong, kau ni tak. Itu hak dia. Ada sebab kenapa dia bagi, ada sebab dia tak bagi. Yang keempat, memilih masa yang sesuai. Sebaiknya pilihlah masa yang bersesuaian untuk melakukan aktiviti ziarah, iaitu tidak terlalu awal pagi. Ini sesudah subuh. Kawan tu pun dah sampai rumah dah, sabar-sabar lah kejap. Seperti selepas solat subuh, dan tidak terlalu lewat malam kerana dibimbangi mengganggu waktu rehat mereka. Ya, jadinya hormatlah privacy tak. Tapi kadang-kadang sekarang ni kenduri, doa selamat pun lepas subuh dah buat dah. Tak tahu sini buat ni tak. Tempat saya tu ada dah lepas subuh, sebab jadual dah pack kan. Pukul 10 ada kenduri lagi, pukul 11 ada sekarang, lepas zuhur ada tak. Jadi senang mana nak beri kepala lepas subuh. Ustaz, kita datang rumah lepas subuh ada tak. Buat tak apalah, sarapan pagi tak ada masalah. Ya, tak tahu sini buat ni tak, tapi tempat saya tu dia biasa lah kan. Takkan doa selamat lepas subuh tu normal lah. Yang kelimanya, memakai pakaian yang bersesuaian. Pakaian memainkan peranan yang cukup penting dan turut mencerminkan kepribadian kita sebagai seorang Muslim atau bukan. Bagi tujuan ziarah menziarahi, pilihlah pakaian yang sopan, tidak mencolok mata dan sedap mata memandang. Hal ini supaya tuan rumah juga berasa senang dan selesa dengan kehadiran kita sebagai tetamunya. Ya, pilih masa yang sesuai, pakai pakaian yang sesuai. Tengok pada majlis lah. Memilih masa yang sesuai ni, ini bagi tujuan ziarah. Tetapi ada satu ziarah yang tak payah pilih masa yang sesuai. Hantam saja lawan dan. Tapi kalau boleh, ikutlah masa yang sesuai. Iaitu pergi ziarah kematian. Kan? Ziarah kematian. Jadinya bolehlah pergi ziarah. Atau tuan rumah tak. Maklumkan kadang-kadang pukul 12 tengah malam pun ada. Kan? 1 pagi pun ada. Ini bagi yang kerabat yang dekat-dekat lah tak. Maksudnya tidak ada. Tapi kalau untuk ziarah lain tu, dia ada waktu-waktu terhad. Ya. Ziarah hospital pun ada waktu terhad kan. Tapi seeloknya, sekiranya untuk ziarah kematian,
sama ada jenazah tu sebelum pukul 12 dah kita pergi. Ataupun lepas subuh lepas subuh dah pergi. Tapi kalau mesti kata benda tu 3 pagi nak selesaikan, 3 pagi jalan je lah. Yang keenam, tidak menceritakan hal keburukan orang lain. Tak kala bertemu sanak saudara, jiran, tetangga, rakan taulan maupun sesiapa sahaja kenalan kita, sudah pasti ada perkara yang dibualkan. Namun perlu diingatkan agar kita saling menjaga tutur kata agar tidak menyakiti sesiapa atau bercerita tentang keburukan orang lain seenaknya tak. Sesuka hati kita je cerita tak. Yang ketujuh, tidak mengambil sesuatu tanpa izin. Disuruh makan baru makan, disuruh duduk baru duduk. Ya, berada di rumah yang dikunjungi, mungkin kita tidak terlepas daripada memerhatikan keadaan sekeliling yang ada. Sungguh pun begitu, perlu diingatkan juga agar kita menjaga pandangan mata untuk tidak memperlihatkan setiap inci perabot maupun perkakas yang terdapat di dalamnya. Bahkan dilarang sama sekali untuk mengambil sesuatu yang ada di dalam rumah yang dikunjungi itu tanpa izin empunya rumah. Bagi mereka yang punya anak kecil, perlu juga teliti dalam hal ini kerana khawatir akan terambil hak milik tuan rumah, ya, seperti permainan maupun barangan lain. Kadang-kadang sekarang ni, orang sekarang dia suka kumpul koleksi kereta yang kecil-kecil. Beli kat stesen minyak, dia beli kat mana-mana tak kereta ni, dia letak dalam almari cantik-cantik. Mari kita bawa anak kecil yang tak tidur diam tak, main ambil macam tu kan. Tuan rumah nak cakap sekarang, ni pula kena faham-faham lah. Sekiranya kita ada bawa anak cucu yang agresif macam ni, memang kena kawal. Jangan kita cakap, alah budak-budak. Budak-budak sebab kita pergi rumah dia. Cuba dia bawa pula budak macam mari rumah kita. Kan? Macam mana pula? Jadi kita hormatlah. Terutama macam ni memang kena jaga. Very sensitive lah. Kena pula benda tu memang koleksi dia kan. Yang ke-8nya, menjamah makanan yang dihidangkan dengan tertib. Apabila tuan rumah menghidangkan makanan, sebaiknya ambil makanan yang lebih dekat terlebih dahulu sebelum yang lain. Ya, makan dengan penuh tertib, tidak gelojoh maupun tamak. Adapun sekiranya terdapat makanan yang dihidangkan itu tidak memenuhi selera kita, usahlah ditunjukkan ketidaksudian kita untuk menjamah makanan tersebut. Kita tak suka makan makanan tu tak? Makanlah walaupun sedikit bagi menghormati perasaan dan menjaga hati tuan rumah yang berusaha payah menyediakan hidangan tersebut. Ambil sekadarnya dan cukup untuk kita bagi habis, cukup kan? Kalau tak ada dah makanan lain tak? Yang ke-9nya, menjaga tingkah laku. Adab lain apabila berada di rumah orang adalah menjaga tata tertib dan tingkah laku kita selaku tetamu. Selain menjaga diri sendiri, perlu diperhatikan juga tingkah laku anak kecil yang dibawa bersama supaya tidak berlaku perkara yang tidak diingini kelak, seperti berlari-lari sekeliling rumah sehingga memecahkan atau merosakkan barangan milik tuan rumah tak. Kawan tu bersifat banyak barang kaca pula kan. Jadi itu. Ya. Yang ke-10, tidak mengambil masa yang lama ketika berziarah. Ziarah menziarahi sememangnya amalan yang mulia dan perlu diterapkan daripada satu generasi ke satu generasi walaupun ia sudah berzaman. Namun perlu dititik beratkan juga agar kita sebagai tetamu tidak berlama-lama di rumah yang dikunjungi bagi memberi ruang kepada tuan rumah dan menghormati privasi mereka untuk melakukan aktivitinya yang lain. Yang ke-11nya, tidak pulang sehingga diizinkan tuan rumah. Jangan terus hilang macam tu je tak. Tuan-tuan dengar mana tadi ni kan? Baru nak kirim barang, baru nak apa tak, dah hilang. Apabila bertandang ke rumah seseorang, tidak seharusnya kita pulang tanpa meminta izin kepada tuan rumah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Idza zara ahadukum akhahu fajalasa indahu, fala yaqumanna hatta yasta'zinahu." Maksudnya, apabila salah seorang daripada kamu mengunjungi saudaranya, lalu dia duduk bersamanya, maka janganlah dia bangkit sehingga saudaranya itu mengizinkannya.
Hadis riwayat Ad-Dailami, hadis ini bersatu hadis sahih. Yang ke-12-nya, berterima kasih kepada tuan rumah. Akhir sekali seharusnya kita mengucapkan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada tuan rumah atas layanan dan hidangan jamuan yang disediakan. Ucapkan terima kasih di atas kesudian mereka meluangkan masa untuk menerima kita sebagai tetamu. Ya, sebab tu ada ziarah menjadi memang baik, bagus. Sebab tetamu yang datang ke rumah itu dia membawa rahmat. Bila mana dia keluar dari rumah itu, dia membawa segala aib, perkara tidak baik dalam rumah tu keluar daripada rumah tuan rumah. Sebab tu, ya, Nabi Ibrahim khususnya orang yang suka menerima tetamu. Dan begitu juga dengan budaya orang Arab pun sama kan. Pengajaran hadis di atas mengajak kita supaya berfikir tentang hikmah dan kelebihan yang sangat bermakna pada amalan ziarah. Ia adalah medium untuk menghubung dan merapatkan lagi ikatan persaudaraan sesama Islam sebagai salah satu usaha untuk memperbaiki dan mempertingkatkan ikatan silaturahim sesama insan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Maksudnya sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu dan bertakwalah kepada Allah SWT supaya kamu beroleh rahmat. Al-Hujurat ayat yang ke-10. Sesungguhnya amalan ziarah bukan sahaja mampu merapatkan hati antara manusia, malah ia adalah jalan untuk mendapat kasih sayang dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ziarah boleh diartikan sebagai lawatan atau kunjungan, dan ziarah ini boleh jadi sebagai adat semata-mata, tetapi jika dilakukan dengan etika, bertertib dan adab yang betul, ia termasuk dalam perkara ibadah. Ya, macam saya sebut tadi lah, hari raya kan kita yang Malaysia buat ziarah sampai 30 hari je tak? Pada negara lain 1 hari. Tetapi tak ada masalah. Dia adab yang baik, kita jaga tata tertibnya tak? Sebab ziarah ni memang sentiasa berlaku. Cuma kebetulan dalam bulan Syawal itu, ya, itulah peluang kita nak berziarah kan. Maka kita gunakanlah kesempatan itu tak? Ziarah adalah ibadah sunat yang sangat digalakkan bagi mengelakkan silaturahim. Dan Allah SWT juga menjanjikan sebaik-baik ganjaran, iaitu syurga kepada orang yang berziarah, sebagaimana yang telah termaktub di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillahi nadahu munadin an tibata wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan." Maksudnya sesiapa yang melawat orang yang sakit atau menziarahi saudaranya kerana Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan diseru dengan kata-kata, engkau akan memperoleh kebaikan, perjalananmu akan dipermudahkan dan akan disediakan tempat untuk kamu di syurga. Hadis riwayat Tirmizi, hadis yang ke-2008. Hadis ini bersatu hadis gharib. Dalam memenuhi tuntutan menziarahi, peliharilah adab supaya pelaksanaan tuntutan itu sejajar dengan kehendak syariat. Meletakkan niat ziarah kerana Allah SWT untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim, tidak kira antara orang kaya ataupun miskin. Itu tuntutan dia. Ya, isu utama dalam proses ziarah ialah silaturahim. Mengeratkan tali persahabatan, itu tujuan utama dia. Kesimpulannya, amalan ziarah menziarahi atau kunjung mengunjungi memberi manfaat yang amat besar. Amalan ziarah membolehkan yang jauh menjadi dekat, yang renggang menjadi rapat, yang bersengketa menjadi damai dan sebagainya. Kedua, melalui amalan ziarah akan terbentuklah
satu ikatan kasih sayang yang dapat mengeratkan persahabatan sesama insan serta mengeratkan hubungan silaturahim. Dengan hubungan silaturahim ini, kita akan dapat saling kenal mengenal antara satu sama lain, hormat menghormati, saling kerjasama dan faham memahami sesama kita. Ketiga, Islam mengajak manusia saling kenal mengenal antara satu sama lain. Lepas tu bila pergi ziarah, bawa lah anak kita, cucu kita lah. Kenalkan, ini Pak Long kau ni, Pak Ngah kau ni. Ceritakan siapa hubungan kita dengan dia. Kan? Ayah kita dengan ayah dia ni siapa ni? Ceritakan. Bagi dia tahu, bagi dia kenal. Ya? Bawa pergi. So, tinggalkan handphone tu, kalau letak sini kan, mari cerita kat dia. Ni siapa ni perkenalkan ni, tak tahu engkau ni. Hormat menghormati, bekerjasama dan faham memahami. Bagaimanapun, dalam kegairahan dan kegembiraan meraihkan hari raya, perlu diingatkan supaya menjaga tingkah laku dan adab. Ya, wallahu taala alam. Jadi alhamdulillah kita selesai bahasan tajuk yang ke-34. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk pula pada adab menziarahi orang sakit. Ya, sungguhnya apa yang baik kepada Allah SWT, kelemahan dan perlu semua ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri.